KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Ahmad Syufyan Azman pada hari ini dalam slot Sukses SPM 2022. Pecutan dalam mata pelajaran matematik. Jadi apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Dah standby ke dengan kalkulator, dengan pensel, dengan buku untuk kita belajar pada hari ini? Kalau dah bersedia, jom kita saksikan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Bersama dengan kita pada hari ini Yang Mulia Tengku Nur Halina, Yang Mulia Tengku Ahmad Putra. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, khabar baik, nampak sihat. Cantik baju cikgu hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih juga. Baiklah, sama-sama. dan kita ada juga juru bahasa isyarat yang bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu Nur Hayati Zakaria. Apa khabar cikgu? Okey, terima kasih cikgu. Datang daripada SK Pendidikan Khas Taiping Perak. Jauh tu kan. Okey, baik para penonton sekalian. Hari ini kita dalam mata pelajaran matematik. Tapi apa topik yang kita nak belajar pada hari ini cikgu? Okey Aiman, hari ini kita akan ajarkan dan dedahkan kepada murid-murid teknik-teknik nak menjawab matematik SPM Kertas 2. Namanya pecutan. Bagaimana nak pecut? Bila sebut pecut ni bermaksud kita dah singkat masa. So kita nak cari apakah jalan-jalan kerja yang terbaik, kaedah-kaedah mudah dan ringkas yang boleh memberikan cara, kaedah mudah dan tips-tips untuk menjawab peperiksaan matematik SPM Kertas 2. Okay. Berikut saya akan kongsikan apakah format-format ataupun perkara-perkara yang murid-murid perlu ketahui untuk menjawab Kertas 2 SPM. Yang pertama, pendedahan format kita sudah sedia maklum, murid-murid pun semua sudah tahu, kita dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian A yang mengandungi 10 soalan wajib dijawab yang diperuntukkan 40 markah. Manakala bahagian B adalah 5 soalan wajib dan juga kesemuanya wajib dijawab yang memperuntukkan 45 markah. Okey, manakala bahagian C ada 2 soalan pilihan. Dan murid-murid perlu jawab 1 soalan sahaja dan markah yang diperuntukkan adalah 15 markah. Okey. Pergi kepada bahagian A, bagaimanakah bentuk soalan dalam bahagian A? Okey, untuk kertas 2 bahagian A, soalannya adalah berbentuk respon terhad. Manakala markah yang diperuntukkan adalah daripada 2 hingga 6 markah. Dan dia terdiri daripada soalan-soalan yang ada berbentuk pecahan tunggal seperti ada A, B atau C. Manakala bahagian C, bahagian C pula merupakan soalan berbentuk struktur terhad. Struktur terhad ini dipecahkan markahnya di antara 7 sehingga 12 markah. Dan bentuk soalannya ada pecahan kecil soalan dan salin berkait antara satu sama lain. Apakah pula bentuk soalan bahagian C? Bahagian C merupakan soalan berbentuk struktur yang mana soalan ini akan menggabungkan beberapa topik dalam satu soalan. Contohnya, soalan diberi daripada tingkatan 1, mungkin ada lagi pecahan daripada tingkatan 2, 3 dan 4, manakala keseluruhan markahnya adalah 15 markah. Jadi di sini murid-murid kena tahu, walaupun ada 2 soalan yang diberikan dan hanya 1 sahaja yang akan dikira sebagai markah, tetapi murid-murid digalakkan untuk menjawab kedua-dua soalan. Kerana jawapan kedua-dua ini akan dipilih yang mana akan lebih memberi markah yang banyak dan itu yang akan dikira sebagai markah peperiksaan nanti. Itu dia. Yang penting jangan tinggalkan soalan tu. Ya, Cikgu pesan kat kita, Aiman. jawab semua soalan cikgu. Mesti kena jawab. Sebab Okey, kita tak baik. tahu yang mana yang akan memberikan markah yang lebih banyak antara Okey, dua baik. tu. Para penonton jangan ke mana-mana. Lepas ni cikgu nak cerita pula bahagian A macam mana soalannya kan. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran Matematik, dan untuk segmen kali ini kita nak cerita tentang soalan bahagian A. Macam manalah rupanya. Silakan cikgu. Terima kasih Aiman. Okey, murid-murid yang ada dalam di rumah walaupun di mana berada. Okey, untuk soalan bahagian A, seperti yang kita tahu tadi, pecahan markahnya adalah 2 hingga 6 markah. Bagaimana bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanya dalam soalan ini? Okey, cikgu pilih tajuk yang pertama adalah ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, contoh dan soalan yang diberi ada 2 garis yang telah dilukis, dan murid-murid dikehendaki melukis 1 garis untuk memenuhi ketaksamaan yang diberi. Jadi di sini kita dapati ada 3 ketaksamaan yang diberi, iaitu Y lebih besar dan sama dengan negatif 4, dan garis itu telah dilukis pada gambar. Okey, manakala yang kedua ketaksamaan X tambah Y sama dengan 6, juga garis lurus telah diberi daripada soalan. Maka di sini murid-murid perlu melukis garis lurus bagi Y lebih besar daripada X. Bagaimanakah langkah pertama untuk melukis garis lurus? Garis lurus yang betul akan diberi 1 markah. Okey, cara untuk melukis garis lurus, yang pertama kita kena ingat beberapa tips-tips menjawab ni murid-murid kena tahu untuk simbol ketaksamaan yang ada simbol sama dengan, seperti kecil dan sama atau kecil dan sama, besar dan sama. Garis yang dilukis mestilah garis padu. Tak boleh garisan yang putus-putus. Manakala kalau simbol ketaksamaan tiada sama dengan, kecil atau besar, garis yang digunakan adalah garisan putus-putus. Jadi berlaku kesilapan di sini, kita tidak akan dapat markah. Yang kedua, dari segi pembinaan garis lurus. Garis lurus kita telah belajar semasa tingkatan 3, yang mana untuk membina garis lurus ada 3 jenis garis lurus yang kita kena tahu. Yang pertama, garis lurus yang mengufuk dan garis lurus yang mencancang. Yang mana garis lurus ini tidak perlu kita gunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C, kerana garis lurus ini tidak mempunyai kecerunan. Jika garis lurus memotong paksi Y, cukup sekadar murid-murid tuliskan persamaan Y sama dengan. Jika dia memotong pada nombor B, maka katakanlah di sini nombor A, persamaannya adalah Y sama dengan A. Jika paksi yang mencancang, garisan mencancang memotong paksi X, maka dia akan jadi X sama dengan, potong pada nombor B, X sama dengan B. Dan kalau garisan yang condong, tak kisahlah condong ke kiri atau ke kanan, maka kita perlu gunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita lihat penyelesaian soalan yang pertama. Garis yang kita nak bina tadi adalah garis lurus. Okey, Y lebih besar dan sama, Y lebih besar daripada X. Jadi di sini kita tahu garisan itu adalah garisan yang condong. Maka untuk kita bina garis lurus, kita perlukan 2 titik. Bila ada 2 titik, maka murid-murid boleh bina garis lurus. Maka apa yang perlu murid-murid buat adalah gantikan mana-mana titik pada persamaan yang diberi. Contoh tadi persamaannya X sama dengan Y. Apabila kita gantikan X dengan sifar, maka nilai Y juga adalah sifar. Maka yang pertama, kita boleh plotkan titik sifar-sifar. Yang kedua, mana-mana nilai boleh diganti. Katakanlah cikgu tunjukkan contoh, cikgu gantikan X pula dengan 5. Apabila X 5, kerana X sama dengan Y, maka nilai Y juga adalah 5. So, titik yang kedua cikgu boleh adalah 5, 5. Maka di sini apabila ada 2 titik yang telah diplot, kita boleh ambil pembaris dan garis. Garisan wajib menggunakan pembaris. Mana-mana sahaja lukisan dalam matematik, pembinaan graf, lukisan apa sahaja mesti wajib gunakan pembaris. Maka garisan ini mesti dibuat dengan garisan putus-putus, kerana simbol ketaksamaannya tiada sama dengan. Maka garisan yang dilukis mesti adalah putus-putus. Maka di sini garisan yang betul memberikan kita 1 markah. Kemudian daripada soalan kita juga diminta melorekkan rantau yang memuaskan, melorekkan kawasan mana yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Jadi di sini kita dapati dalam 3 garisan, ini yang pertama, ini yang kedua yang telah diberi,
Dan yang ketiga, yang kita baru lukis tadi, maka kawasan yang memenuhinya di antara ketiga-tiga garisan tersebut adalah di situ. Lorekan yang betul akan diberi 2 markah. So, kita dapat 3 markah. Okey, itu contoh yang pertama, Aiman. Baik, faham cikgu. kan? Alhamdulillah, cikgu. Alhamdulillah. Ikut je step satu-satu, ya, cikgu. Ikut step, ingat. Okey, yang kedua. Kita pergi lagi kepada satu soalan yang sangat glamour. Persamaan linear serentak. Yang mana kita tahu ada 3 kaedah yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear ini. Yang pertama adalah kaedah penghapusan. Yang kedua, kaedah penggantian. Dan yang ketiga adalah kaedah matriks. Ketika mana kita nak guna ketiga-tiga kaedah ini bergantung kepada bentuk soalan. Contoh soalan yang pertama. Okay, dalam soalan ni jelas menyatakan tanpa menggunakan kaedah matriks. Tanpa bermaksud jika murid-murid menggunakan juga kaedah matrik, maka walaupun jawapan betul, jalan kerja matrik betul, 0 markah. Jadi di sini tanpa menggunakan kaedah matriks bermaksud 2 kaedah yang boleh digunakan, iaitu penghapusan dan penggantian. Contoh, cikgu ambil satu soalan yang diberi 2 garisan selari dan diberi sudut. Dan murid-murid diminta menulis 2 persamaan linear bagi gambar tersebut dan menyelesaikan ataupun menghitung mencari nilai X dengan Y tanpa menggunakan kaedah matriks. Apakah perkara pertama yang kita boleh lakukan? Yang pertama, kita boleh guna kaedah penghapusan yang kita sudah belajar semasa tingkatan 1 untuk mencari kedua nilai ini. Untuk menggunakan kaedah penghapusan, yang pertama kita kena ada dulu persamaan. Yang ini juga pengetahuan murid-murid daripada tingkatan 1 dalam tajuk garis dan sudut. Dalam tajuk garis dan sudut, murid-murid kena ingat pengetahuan apa kaitan garis lurus yang selari. Garis lurus yang selari, kena ingat ciri-ciri dia, iaitu garis selari itu apabila ada satu garisan yang memotongnya, maka sudut yang selang-seli ini adalah sudut yang sama. Jadi di sini kita dapat satu persamaan, sudut 2y tolak 30 bersamaan dengan sudut X. Satu persamaan kita dapat diberi 1 markah. Dan bila kita dah diberi persamaan untuk mencari nilai X dengan Y, mencari penyelesaian untuk 2 pemboleh ubah, persamaan pun mesti kena ada 2. Maka cari lagi persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, kita juga sudah sedia maklum masa-masa dalam tajuk garis dan lurus. Garis dan lurus untuk sudut garis yang lurus, sudut yang terhasil adalah membentuk separuh bulat. Separuh bulat, X dengan Y juga merupakan separuh bulat. Jadi kalau satu bulatan, sudutnya 360 darjah. Kalau dah separuh bulatan, maka sudutnya adalah 180 darjah. Bermaksud kat sini hasil tambah X dengan Y adalah 180 darjah. So, tulis persamaan yang kedua, dapat lagi 1 markah. Dah selesai soalan A, maka daripada persamaan tadi barulah kita boleh menggunakan kaedah penghapusan untuk mencari nilai X dengan Y. Langkah yang pertama, untuk menggunakan kaedah hapus. Apa maksud hapus? Tujuan kita hapus ini adalah kita sekarang ada 2 pemboleh ubah X dengan Y. Maka bila kita hapuskan X, tinggal Y. Ataupun hapuskan Y, tinggalkan X. Itu maksudnya kita nak hapuskan. Jadi kalau kita tengok pada soalan, bila nak hapuskan Y dengan Y, perkalinya tak sama, ataupun nak hapuskan X dengan X pun perkalinya tak sama. Jadi di sini untuk hapuskan, kita perlu samakan perkali mana-mana yang murid-murid pilih antara X atau Y. Jadi berdasarkan contoh, cikgu pilih untuk samakan perkali X. Maka apa yang cikgu akan buat di sini adalah cikgu mendarabkan perkali 2 ini dengan semua persamaan tadi. Maksudnya X didarab dengan 2, Y didarab dengan 2 dan 180 pun didarabkan dengan 2. Maka dapatlah persamaan 2X tambah 2Y sama dengan 360. Dan apabila kita dapat persamaan ini, bermaksud kita telah diberi 1 markah
kerana kita berjaya mengubah persamaan asal kepada persamaan baru untuk dihapuskan. Kemudian ambil persamaan yang asal tadi, 2Y, okey, tolak 30 tadi, susunkan supaya kedudukan X dengan Y sama, maka di sini kita akan hapuskan. Kita berjaya hapuskan Y dengan Y kerana perkalinya sudah sama. Dan kerana simbolnya adalah berbeza, kita akan gunakan simbol tambah untuk menghapuskan 2Y dengan negatif 2Y. Dan sekali lagi, bila kita berjaya hapuskan Y, kita dapat 3X sama dengan 330, diberi lagi satu markah. Dan seterusnya, untuk mendapatkan jawapan apakah nilai X dengan Y, kita boleh menggunakan kalkulator. So, di sini kita akan dapat jawapannya adalah X sama dengan 110 dan Y sama dengan 70. Okay. Ini penghapusan cikgu Ya, ini adalah teknik penghapusan. Kalau penggantian pula macam mana cikgu? Kalau penggantian, soalan yang sama cikgu ambil. Penggantian ini adalah syarat pertama, Aiman mesti jadikan salah satu sebagai tajuk. So, murid-murid pilih mana yang kita nak jadikan tajuk. Kalau di sini cikgu pilih X ini dijadikan sebagai tajuk, maka kita ubah persamaan tadi, jadikan mana-mana anu sebagai tajuk, dah dapat satu markah. Yang kedua, bila kita gunakan X sebagai tajuk, kita akan gantikan nilai X tadi di dalam persamaan yang kita dapat daripada garis lurus. Contoh tadi, persamaan asalnya X tambah Y sama dengan 180, maka di sini nilai 2Y tolak 30 digantikan dengan anu X. Maka kita akan dapati jawapannya 3Y sama dengan 120 dan dapatlah nilai Y sama dengan 70 dan X 105. Okey, manakala untuk kaedah satu lagi adalah kaedah matriks. Matriks adalah tajuk tingkatan 5 dan soalan penyelesaian persamaan linear serentak banyak yang ditanya menggunakan kaedah matriks. Jadi kalau dia dah bagi tahu soalan, kena wajib guna kaedah matrik. Kalau guna hapus dan ganti, kosong markah Aiman. Jadi murid-murid kena perhatikan apa yang dikehendaki daripada soalan. Bagaimana pula bentuk soalan bagi persamaan linear menggunakan kaedah matriks? Yang pertama, bentuk. Mesti diselesaikan dalam bentuk matriks macam ni. Ada susunan yang betul, kita akan diberi satu markah. Kemudian, songsangan yang betul satu markah dan jawapan bagi anu yang kita cari dapat 2 markah. So, dapat 4 markah. Contoh bagaimana nak menyelesaikan soalan pertama yang tadi, kita boleh tengok daripada persamaan yang kita dapat. Kita boleh susun X dengan X. Perkali bagi X ini ada nombor 1. So, di sini negatif 1 dan 1. Perkali bagi Y, 2 dan 1. Letakkan sahaja anu X dengan Y. Dan jawapan 30 dan 180. Susunan yang betul dapat satu markah. Dan yang kedua, kita akan songsangkan apa yang dah kita susun dalam persamaan pertama. Nak songsang ni senang je Aiman. Macam mana cikgu? Cikgu guna kaedah butterfly. Macam mana butterfly? Cikgu gunakan sayap. Ini sayap yang pertama, ini sayap yang kedua. Yang mana sayap yang pertama ini, cikgu tukarkan kedudukan. Memang perhatikan yang nombor 1 kat bawah dah naik ke atas. Okey, manakala yang negatif 1 atas dah turun ke bawah. Okey, yang pertama tukarkan kedudukan. Dan yang kedua, sayap yang kedua, kita tukarkan simbol. Positif kita tukarkan jadi negatif dan negatif tukarkan jadi positif. 2 yang asal jadi negatif 2. Dan positif 1 jadi negatif 1. Didarab dengan 30 dan 180. Di sini jangan letak simbol sama dengan kerana sama dengan sudah ada di sini. Okey, dan terusnya tekan sahaja kalkulator. Kita akan dapat jawapannya X sama dengan 110 dan Y sama dengan 70. Itu sahaja 3 kaedah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Baik cikgu. Jadi penting yang 3 kaedah ni cikgu. Ya, sebab dia bergantung kepada soalan Aiman. Kena baca soalan, faham apa kehendak soalan. Itu yang kalau penting. kaedah tu minta kaedah matrik, kita buat kaedah matrik. Wajib guna. Guna kaedah lain, kosong markah. Okey cikgu, tadi kita dah belajar 3 kaedah tadi. Kaedah penggantian, penghapusan dan kaedah matrik. Dan seterusnya cikgu, mungkin ada yang lebih menarik lagi selepas ini. Ya, Aiman, banyak lagi yang menarik. Sebab dalam matematik ni bukan hanya kena mengira Aiman. Betul. Okey, dia kena juga fikir logik.
Okey. Jadi sekarang kita pergi kepada penaklukan logik. Sebab betapa pentingnya logik dalam matematik. Okey, contoh. Apa yang perlu kita tahu dalam penaklukan logik? Dalam penaklukan logik, yang pertama kita mesti tahu tentang pernyataan. Pernyataan tu dia akan ada benar dan palsu. Okey, kemudian kita juga ada implikasi. Dan implikasi adalah bagaimana kita nak bina perkataan implikasi untuk membina akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi. Contoh diberi pernyataan jika P maka Q. Bagaimana kita nak bina akas? Akas bagi pernyataan jika P maka Q adalah jika Q maka P. Maksudnya dia terbalikkan. Manakala untuk songsangan dia menafikan. Kalau tadi jika P maka Q, sekarang jika bukan P maka bukan Q. Dan untuk kontrapositif, dia terbalikkan dan dia nafikan pernyataan tadi. Bermaksud jika P maka Q, maka jika bukan Q, maka bukan P. Contoh soalan, apakah boleh ditanya tentang akas dan songsangan serta kontrapositif ini? Contoh soalan ni. Nyatakan songsangan bagi pernyataan yang diberikan di bawah dan tentukan nilai kebenarannya. Contoh, jika perimeter pentagon sekata ialah 30 cm, maka sisi pentagon sekata PQRST ialah 6 cm. Dan soalan minta kita buat songsangan. Maka songsangan kita kena ingat tadi, kita kena menafikan. Maksudnya kalau ialah akan jadi bukan, jika sama akan jadi tidak sama dan begitulah seterusnya. Jadi untuk jawapan berikut, diberi pentagon sekata tadi ialah, maka kita kena nafikan jadi bukan. Maka jawapannya adalah jika perimeter pentagon sekata bukan 30 cm, maka sisi pentagon sekata PQRST bukan 6 cm. Dapat 1 markah. Songsangan yang betul 1 markah dan nyatakan kebenarannya, maka akas dan songsangan kita tadi adalah benar. Jawab sahaja benar, dapat lagi 1 markah. 2 markah, senang saja. Okey. Manakala yang kedua, kita juga nak mengetahui kekuatan sesuatu hujah. Adakah satu hujah itu kuat ataupun lemah? Okey. Untuk mengetahui adakah hujah itu kuat atau lemah, kita perlu lihat dari segi kesimpulan. Kalau kesimpulan sesuatu hujah itu adalah benar, maka hujah itu kuat. Jika hujah tersebut palsu, maka ia adalah lemah. Hujah yang kuat boleh memungkinkan ia akan jadi meyakinkan atau tidak meyakinkan. Contoh soalan di bawah, kita lihat di sini. Diberi beberapa premis, iaitu premis pertama, 3 ialah nombor perdana. 5 ialah nombor perdana. 7 ialah nombor perdana. 9 ialah nombor perdana. Dan kesimpulannya, semua nombor perdana boleh dibahagi tepat dengan satu dan dirinya sendiri. Jadi soalan minta menyatakan adakah hujah yang diberi kuat atau lemah. Kuat atau lemah hujah bergantung kepada kesimpulan. Jadi kita lihat kesimpulan, kesimpulannya adalah benar. Maka hujah ini adalah hujah yang kuat. Hujah yang kuat boleh meyakinkan dan tidak meyakinkan. Lihat pada premis. Dan kita dapati pada premis yang keempat, 9 ialah nombor perdana adalah pernyataan palsu. Maka premis yang palsu menghasilkan hujah yang sah tetapi tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan jika soalan minta justifikasikan kenapa dia tidak meyakinkan dan kuat, maka kita akan menyatakan kerana premis 4 adalah palsu. Baik, jadi maknanya itu cara dia kita nak menjawab soalan-soalan berkaitan dengan penaklukan logik. Saya ingat nombor je cikgu. Ya, punya ada logik juga penaklukan logik. Baik, para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot Sukses SPM 2022 Pecutan pada hari ini dalam mata pelajaran Matematik. Baik, cikgu, untuk segmen kali ini, apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, Aiman. Kalau kita dah fikir logik, dah buat kira, hari ini kita nak menjelma pula, Aiman. Yang mana namanya adalah bahagian B, tajuk pilihan cikgu adalah tajuk transformasi. Transformasi ni kalau dulu dikenali sebagai penjelmaan. Itu cikgu kata nak belajar tajuk jelma. Okay. Yang mana transformasi ni sebenarnya kita belajar, murid-murid dah belajar semasa tingkatan 2. 3 jenis transformasi iaitu kita dah belajar putaran,
translasi dan pantulan semasa tingkatan 2. Bila naik tingkatan 5, murid-murid dikehendaki menggabungkan dua jenis transformasi, contohnya translasi dengan pembesaran untuk dibuat gabungan dalam satu soalan. Dan tingkatan 5, murid-murid telah belajar bagaimana untuk membuat pembesaran dalam image menjadi objek. Okey, contoh soalan yang pertama. Okey, diberi satu titik Q dan murid-murid diminta untuk membuat transformasi gabungan di bawah RT. Okey, bagaimana cara untuk menyelesaikan soalan ini? Okey, di sini kita dapati perkara pertama yang murid-murid kena lakukan adalah T, dan T adalah translasi. Translasi gerakannya mesti X, Y. Bila X, nilai yang positif, murid-murid kena gerakkan ke kanan. Manakala nilai yang negatif, kena gerakkan ke kiri. Okey, jadi di sini kalau 2 bermaksud 2 ke kanan. Dan Y merujuk kepada paksi yang mencancang ataupun gerakan menegak. Jika positif bermaksud ke atas dan negatif bermaksud ke bawah. Jadi jika nilainya adalah 3, murid-murid kena gerakkan 3 petak ke atas. Jadi itu adalah kedudukan imejnya. Tetapi kena ingat jika soalan minta koordinat imej. Tanda sahaja tak ada markah. Kena ingat Aiman, koordinat mesti dinyatakan dalam bentuk koordinat. Iaitu koordinat titik kita sekarang adalah 2, 6. So di sini kita akan dapat 1 markah. Okey, yang kedua, kita akan lakukan transformasi R. R adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat kosong ataupun asalan. Yang pertama, untuk membuat putaran, 3 step yang murid-murid kena ingat. Yang pertama, tandakan objek. Jadi objek kita sekarang adalah titik image bagi Q. Dan yang kedua, tandakan pusat. Jadi pusat putaran kita sekarang adalah kosong ataupun asalan. Ini pusat kita. Okey. Yang seterusnya, okey, murid-murid buat L. Ini teknik L. Kita akan buat L daripada pusat ke objek. Dan kita dah belajar nak buat L, Aiman. Dia mesti panjang dulu baru pendek. Kita tak belajar buat L pendek dulu baru panjang. Tak ada kan? Okey, jadi di sini dari pusat kita akan buat L panjang dulu baru pendek. So itu kedudukan L kita. Maka apabila kita nak pusingkan, kita tengok arahan tadi adakah lawan arah jam atau ikut arah jam. Putaran 90 darjah ikut ataupun lawan arah jam kita boleh lihat seperti dalam kedudukan jam. Okey, jam di atas 12, 3, 6, 9. 90 darjah. Jadi sekarang kita dapati daripada pusat, cikgu naik ke atas L yang panjang dan cikgu pusing ke kanan. So ini kedudukan objek cikgu. Dan kita nak pusing 90 darjah lawan arah jam. Lawan nak pergi kat mana, Aiman? 3 ke 9? Ke 9, cikgu? Ya, betul. Pandai. Kita akan pergi ke jam 9. So bila nak pergi ke jam 9, sebelum 9 tu pukul 11 dia macam ni. Pukul 10 macam ni. Dan pukul 9 straight macam ni, dia naik ke atas. So, kat sinilah kita punya kedudukan image. Maka, daripada pusat, kita bilang tadi, yang mencancang tadi kita naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nak pergi ke jam 9 nanti pun, gerakan kita mesti 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tadi kita pergi 1, 2, maka kita akan naik. Sebab dari jam 9 tadi naik ke atas, 2 petak. 1, 2. So, inilah kedudukan image Q prime yang kedua kita. Dan jangan lupa nyatakan koordinat, tanda sahaja, tak ada markah. Jadi koordinat kita adalah negatif 6, 2. So dapat 2 markah. Senang sahaja. Okey. Itu contoh yang pertama, bagaimana kita mencari image bagi sesuatu objek. Contoh yang kedua, okey, murid-murid juga boleh diminta untuk membuat huraian. Membuat huraian, kita mesti tahu daripada mana objek dan mana image dia. Okey, kedudukan objek kat mana, image kat mana boleh ditentukan daripada soalan. Contoh di sini kita dapati FGPHG adalah image. Maka yang pertama kita kena tandakan ini sebagai image. Bagi ABCDE, so ABCDE adalah objek.
Maka yang itu paling penting sekali. Jika kita terbalik, kita akan huraikan secara terbalik. Maka kita dapati daripada gambar, jelas yang kecil ini akan kekecil dulu. So, kecil yang kecil tidak mengubah apa-apa bentuk. Ia adalah kongruen. Ada 3 transformasi yang kongruen. Adalah putaran, pantulan dan translasi. Kemudian daripada yang kecil ke besar, ada satu sahaja, iaitu bentuk yang tak kongruen dalam transformasi adalah pembesaran. Jadi kat sini kalau murid-murid tak boleh nak jawab penuh sekalipun, hanya hurai. Tengok benda macam ni tak berubah, pantulan dah 1 markah. Tengok daripada kecil ke besar, hurai je pembesaran, dah dapat 1 markah. Elakkan tinggal ruangan jawapan dengan tak menulis apa-apa. Jadi kita nak markah kita penuh, so kita nak huraikan sepenuhnya. Jadi kita tengok yang pertama, daripada objek pergi kepada yang kecil juga, yang image tadi. Jadi kalau kita dah belajar semasa tingkatan 2, murid-murid ingat, kalau translasi ibarat pen cikgu tadi, digeraklah kiri ke, kanan ke, atas, bawah, kedudukan dia sama. Tetapi kalau pantulan, benda ni akan terbalik. Contoh, yang ni akan terbalik ke sini. Itu pantulan. Okey, manakala kalau putaran, kita dapati dia boleh jadi gerak sini, gerak situ, gerak sini. Itu putaran. Jadi kalau dari segi bentuk, kita dah nampak dah. Ini adalah pantulan. So, pantulan dapat 1 markah. Dan pantulan macam mana nak cari paksinya? Kena bilang berapa titik pergerakan daripada titik B dan titik N yang sama tadi. Bilang petak 1, 2 dan 2. Bahagikan dengan 2. Kenapa kena bahagi 2? Sebab kita nak cari tengah dia. So, nak cari tengah, bahagi 2 dapat 1. Daripada sini bilang 1, maka ini adalah paksi pantulannya. Huraian mesti guna perkataan paksi. Pantulan pada paksi Y, tak boleh pantulan pada garis Y, tak boleh. Okey, tetapi jika katakanlah anak-anak buat pantulan tu, murid-murid buat pantulan dan garis tu pada nombor 5, X sama dengan 5, murid-murid kena tulis perkataan garis. Yang ni tak boleh paksi. Yang ni kena garis. Pantulan pada garis X sama dengan 5. Guna perkataan paksi kat sini, tak ada markah. Salah penggunaan perkataan tu. Okey, yang ketiga, bagaimana yang kecil nak jadi yang besar ni? Itu sudah tentu pembesaran. Bila pembesaran, kena ada 2 lagi huraian diikuti dengan faktor skala dan pada pusat ataupun pada titik. Pembesaran 1 markah, faktor skala. Bagaimana nak bilang faktor skala? Kita banding bezakan ukuran image dan objek. Okey. Jadi kat sini, perkara pertama, kita tahu faktor skala K formulanya adalah I per O. Image per objek. Contoh, cikgu bilang image 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibahagikan dengan objek 1, 2. So, 6 bahagi 2 dapat jawapannya faktor skala adalah 3. So, tulis sahaja K sama dengan 3 ataupun ejaan faktor skala sama dengan 3. Okey. Jadi seterusnya, minta maaf murid-murid kat sini, faktor skalanya adalah 3. Okey, pada titik F. Cukup sekadar kita tulis titik F kerana pembesaran ini daripada titik ini, dia dibesarkan. Okey. Maka dapat 3 markah. Yang seterusnya, daripada, ini contoh jawapan pantulan pada paksi Y dan pembesaran faktor skala 3 pada titik negatif 1, 1 atau pada titik F. Okay, dari segi kesilapan biasanya adalah dari segi ejaan. Apabila berlaku ejaan yang salah, maka kita tidak akan diberi markah. Ataupun susunan tadi, kita tak letak yang B ni, dia mesti kena letak pembesaran kat depan. Bila tak letak perkataan pembesaran, maka markah tidak akan diberikan. Okey. Seterusnya, soalan juga boleh minta untuk menghitung luas objek bila diberi image ataupun menghitung luas image apabila diberi objek. Okay, contoh dalam soalan ni kita nampak luas ABCDE adalah 24. Maka di sini formula adalah luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Maka kita kena pastikan yang ni jangan tertukar. Luas yang dia beri ni image atau objek. Nak tahu kat mana, kita tengok pada soalan yang sebelum tu menyatakan ABCD adalah objek
Maka kat sinilah kita tahu objeknya adalah 24. Dan K tadi kita dah dapat nilai bagi K kita tadi adalah 3. K itu faktor skala 3. Maka K kuasa 2 adalah 3 kuasa 2. So kat sini kita akan kira untuk dapatkan jawapan bagi luas imej. Okey, berapa Aiman agak-agaknya 24 darab dengan 3 kuasa 2. Bila kita dapat jawapan bagi luas imej itu bukan jawapan yang cukup lagi. Kenapa? Sebab kita nak cari luas kawasan yang berlorek. Bila nak cari luas kawasan berlorek, kita dapati imej dan objek kita tadi bertindan dengan objek. Maka kena tolak dulu dengan luas objek yang tak berlorek. Jadi di sini kita akan dapati luas tadi kita akan tolak dengan objek kita, iaitu objek kita adalah 24. Maka hasil darab tadi kita tolakkan balik dengan objek, kita akan dapat luasnya adalah 192. Itu jawapan dia. Okey. Jadi cikgu, Ya. ini di antara benda-benda langkah yang perlu Ya. kita lihat dalam kita nak menyelesaikan masalah ni cikgu ya. Betul, Aiman. Mungkin ada sedikit tambahan daripada cikgu tentang apa lagi perkara-perkara penting dalam topik kita pada kali ini cikgu. Okey, bagus Aiman. Antara topik-topik penting yang juga kita kena kuasai dalam bahagian B ni juga adalah topik sukatan serakan data. Yang mana topik sukatan serakan data ni kita belajar seawal tingkatan 2 dalam kecenderungan memusat, dan tingkatan 4 data yang tak terkumpul, manakala tingkatan 5 data terkumpul. Okey, jadi biasanya soalan diminta untuk mengisi jadual kekerapan. Dalam jadual kekerapan ni diberi kekerapan, jadi kita boleh cari titik tengah. Untuk mencari titik tengah, yang pertama kita menambah nilai yang diberi daripada selang kelas dan kita bahagikan dengan 2. Okey, 9 tambah 13 bahagi 2 dapat 11. Dan seterusnya, bila nak cari titik tengah yang seterusnya, kita tidak perlu lagi nak menambah dan membahagi seperti tadi. Apa yang perlu kita buat adalah kita tengok saiz kelas. Contoh daripada 9 hingga 13, saiznya adalah 9, 10, 11, 12 dan 13. Bermakna saiz kelasnya ada 5. Maka ditambahkan je saja 11 tambah dengan 5 dapat 16. Dan seterusnya, Aiman tengok dia seragam, diulang je. 11, 16, 21, 26, 31, 36. Okey. Dan biasanya selepas kita dapat semua nilai ini, kita diminta mencari min. Mencari min, formula bagi min adalah jumlah fx dibahagikan dengan jumlah f. F adalah kekerapan, x adalah titik tengah dan kita cari hasil darab. Tulis sahaja, salin sahaja kekerapan dari titik tengah, bahagikan dengan jumlah kekerapan, dapat 2 markah dan dapat jawapannya dapat lagi 1 markah. Nampak macam banyak cikgu tapi bila susun satu persatu ia akan jadi mudah cikgu. Mudah sahaja. Baik, kita nak berehat seketika cikgu. Okey, boleh, Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini dalam slot Sukses SPM 2022 dalam mata pelajaran matematik, kita nak belajar pula bagaimana soalan di bahagian C. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, murid-murid, seperti yang cikgu bagi tahu, bahagian C adalah satu soalan yang dia boleh gabung beberapa topik. Contoh tadi kita dah bincang dalam bahagian A dengan B. Apa yang cikgu kata dalam soalan bahagian A dengan B tadi mungkin juga boleh dijadikan soalan bahagian C. Jadi bahagian sini adalah gabungan beberapa topik dan salah satu topik yang cikgu pilih adalah topik pelan dan dongakan. Okey, untuk topik pelan dan dongakan ini dia boleh combine, dia boleh gabung dengan topik pepejal isi padu. Okey, mungkin dia akan bagi bongkah macam ni. Soalan yang pertama dia minta murid-murid hitung isi padu bagi bongkah. So itu adalah subtopik ataupun topik daripada menengah rendah. Okey, kemudian dia minta kita lukiskan, contoh di sini melukis pandangan pelan ataupun melukis apa sahaja dongakan sama ada daripada X, Y dan sebagainya mengikut soalan. Okey, contoh soalan yang pertama, lukis dengan skalangan penuh dongakan pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaimana yang dilihat dari X. Okey, perkara pertama murid-murid kena tahu apakah satah yang perlu dilukis.
Satah yang perlu dilukis hanya yang mencancang atau yang mengufuk saja. Satah yang condong tidak perlu dilukis. Jadi perkara pertama, untuk kita lihat pandangan dari X, jelas untuk kita nampak di sini, inilah lukisan yang kita kena lukis untuk dongatkan dari sisi X. Maka lukisan yang kita akan lukis nanti berbentuk macam ni. Yang mana perkara pertama, bentuk mesti betul dan semua garis mesti lurus dan ukurannya mesti 90 darjah. Okey, kalaulah kita buat garisan tadi tak 90 darjah, maka kita akan hilang markah di sini. Okey. Yang kedua, katakanlah soalan yang kedua minta pula kita lukis. Okey, sebelum tu kita boleh lihat kat sini, ukuran tu mesti betul dan setiap kali murid-murid melukis, jangan gunakan ruangan ni. Maksudnya kena ada gap, kena ada jarak antara ruangan yang diberi. Jadi tak boleh terus bawa kat sini. So ini contoh yang kita akan lukis dalam kertas jawapan kerana kita akan diberi ruang untuk memberi jawapan. Okey, yang kedua, katakanlah tadi daripada asas satu sahaja bongkar. Okey, ditambah lagi satu bongkar lagi kat depan ni. Ini dia panggil gabungan bentuk pepejal. Untuk pelan dan isi padu ni dia boleh bagi bentuk yang gabungan macam ni ataupun dia boleh bagi bentuk asal tadi dikeluarkan, dibuang dan sebagainya. Yang menyebabkan bentuk kedua tu boleh berubah bentuk. Okey, contoh di sini soalan ni digabung dan dia minta kita lukiskan pandangan bagi Y. Okey, pandangan bagi Y kita nampak dia adalah dari sisi, dari dongakan ni, maka kita kena lukis satah yang mencancang sahaja. Maksudnya kalau satah condong ni, tak perlu, abaikan je. Okey, kita lukiskan sahaja satah mencancang. So kat sini kita nampak yang mencancang, ini yang pertama. Okey, yang kedua, kat belakang ni, ini juga merupakan satah yang mencancang. Dan condong tadi cikgu kata abaikan sahaja. Okey, jadi bagaimanakah lukisan bagi dongakan Y? So kita nampak di sini. Okey, jawapannya. Okey, ini jawapan dia. Yang mana semua bentuk dan semua garis lurus mesti kena guna garis lurus dan ukuran mesti betul dan bersudut 90 darjah. Okey. So, jawapan yang betul ni akan diberi pemarkahan apabila mengikuti setiap langkah-langkah dari segi pemarkahan ini. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi jawapan bagaimana kita nak lukis dalam kertas jawapan nanti, macam yang dinyatakan tadi, mesti ada ruang yang disediakan dan ukuran mesti tepat. Okey. Dan jika pelajar, kalau tadi kita dapati pelajar melukis secara mencancang macam ni. Tapi kalaulah dia buat secara mendatar macam ni, pun tak ada masalah. Janji ukurannya betul, boleh diterima. Okey, dan seterusnya. Okey. Yang ketiga, katakanlah kita nak lukiskan pandangan dari Y tadi, kita dapati ada satu garisan yang putus-putus. Garisan putus-putus ni adalah garisan yang terlindung. Kenapa terlindung? Sebab kita dapati satah yang mencacang kat depan ni, dia lebih tinggi daripada satah yang belakang ni. Jadi bila dia lebih tinggi, maksudnya yang depan tinggi, yang belakang tu dia akan nampak dari belakang je. Kalau kita lihat daripada belakang dapat, tapi kat depan tak nampak. Maka inilah dia akan jadi garisan terlindung ataupun garisan putus-putus. Okey, manakala untuk satah yang mencacang yang belakang ni, walaupun dia duduk belakang, tapi yang tu tak terlindung, maka bila tak terlindung, garis yang belakang tu dia adalah garisan padu lah, sebab dia bukan garisan terlindung. Okey, jadi kat sini jawapan yang betul kita akan dapat markah yang penuh lah, 5 markah. Okey. Okey, dan di samping tu kita kena tahu Aiman, bila kita lukis tadi betul-betul sekalipun, jika ada garisan tebal ataupun garisan tadi ada yang tak tersambung, terputus. Tak boleh juga, terputus ataupun nampak ni kan tak garis betul, tak boleh, ataupun ada garisan yang lebihan tu pun tak boleh juga. Setiap itu akan dipotong 1 markah. Sayanglah. Ya, betul. Jadi kena berhati-hati. Maknanya kita nak lihat dalam matematik ni kena cermat betul-betul, pakai pembaris cikgu cakap. Ya, mesti kena pakai pembaris. Kita dah berada di akhir siaran ni cikgu. Mungkin ada sedikit tip ringkas daripada cikgu. Okey, Aiman. Untuk murid kita. Okey, mesti nak menjawab apa saja peperiksaan, ada pesanan-pesanan ataupun tip-tip yang paling penting daripada cikgu
cikgu. Okey, jadi tips akhir daripada Cikgu Kuna untuk murid-murid di luar sana, yang pertama, apabila kita dapat soalan, baca soalan dengan baik. Yang mana kita tahu matematik SPM untuk kertas 2, dia akan merangkumi semua topik-topik yang kita dah belajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Ada 53 topik, Aiman. Jadi murid-murid mesti menguasai ke semua topik tersebut. Okey, yang kedua, baca daripada topik-topik tersebut, soalan-soalan tadi, cari yang mana boleh dijawab dahulu. Kalau ada yang kita baca sepintas saja tak boleh jawab, biarkan dulu. Pergi pada soalan yang seterusnya, kerana mungkin ada soalan-soalan belakang yang membantu kita untuk menjawab soalan yang sukar tadi. Okey, yang ketiga, cuba juga menjawab. Jangan tinggal kosong. Walaupun soalan tu kita rasa terlalu sukar dan terlalu kebat untuk kita. Pastikan jawapan diisi dan jangan tinggalkan ruangan kosong tanpa jawapan. Dan yang seterusnya, urus masa dengan baik supaya tidak berlaku kes tidak cukup masa untuk menjawab. Dan akhir sekali, banyakkan latihan, bertanya guru dan minat. Itu yang pertama. Letakkan sasaran matematik mudah dan A+ dalam tangan. InsyaAllah. Amin. Itu dia. Baik, terima kasih kepada cikgu di atas penjelasan topik kita pada menarik sangat, dan murid-murid di rumah dengan pesan cikgu tadi, banyak buat latihan, anda akan berjaya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bye.